Hai semua, saya nutritionist Jazz dan hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang pengenalan kepada My Feeding Project UPM. Adakah anda ingin menyertai My Feeding Project dan anda ingin ketahui dengan lebih lanjut? Jom tengok video ini dan kita akan terangkan. Okay, My Feeding Project ini merupakan kajian pemberian makanan kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 36 bulan beserta ibu bapa di Malaysia. So, projek ini adalah kajian keratan rentas dan anda hanya perlu menjawab borang soal selidik secara dalam talian iaitu menjawab dalam Google Form online survey. Ya, kriteria penyertaan anda boleh menyertai projek ini sekiranya anda merupakan ibu ataupun ayah kepada anak yang berumur 6 bulan hingga 36 bulan. Keluarga anda bukan merupakan keluarga ibu atau ayah tunggal dan anak anda tidak dilahirkan pramatang bermakna lahir juga bulan dan tidak tergolong sebagai OKU atau mempunyai sebarang penyakit kronik. Ya, apakah kebaikan menyertai kajian ini? Ya, sesudahnya kedua-dua ibu bapa telah lengkap mengisi Google Form untuk online survey ini, semua peserta akan terima laporan status pemakanan dan cara pemberian makanan kanak-kanak dan mendapat nasihat berkaitan dengan keadaan anak sekiranya anak didapati malnutrisi, iaitu sama ada terpantut, tersusut, berlebihan berat badan ataupun kurang berat badan. Ya. Dan anda akan dijemput untuk menyertai kumpulan persendirian di Facebook ataupun Facebook private group untuk mendapat info terkini tentang pemakanan dan kesihatan keluarga. Ya. Pada masa yang sama, jika anda tidak boleh menyertai bengkel pemberian makanan kanak-kanak dalam talian webinar secara live, rakaman untuk setiap webinar yang kita bincangkan, kita akan upload dalam Facebook private group khas untuk peserta My Feeding Project yang telah lengkap menjawab borang soal selidik ini. Ya, insentif kepada peserta juga akan diberi dalam bentuk token di mana kami akan mengepostkan hadiah tersebut kepada setiap keluarga yang menyertai dan lucky draw cabutan petua secara mingguan pemenang akan diumumkan dalam Facebook page kita di My Feeding Project dan juga pada akhir pengumpulan data hadiah hadiah sebanyak 5 hadiah ya yang lebih menarik itu akan diumumkan pemenang-pemenangnya ya. Okey, sedikit pengenalan tentang pasukan penyelidik My Feeding Project ya. Ketua penyelidik pasukan kami adalah Associate Professor Dr. Chin Isyu dari Universiti Putra Malaysia dan dua orang lagi co-investigator adalah Dr. Tan Chin Chin ya dari Universiti Toledo di USA, Dr. Lim Po Ying di Universiti Putra Malaysia dan saya sebagai Miss Wong Hui Juan ya bersama dengan TA Nur Fatihah Muhammad Suhaimi dan Aina Nurul Aina Amira ya kami di Jabatan Pemakanan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia ya. Jadi yang selalu akan berhubung dengan ibu bapa nanti adalah kita bertigalah iaitu Jazz, Tia dan Aina. Okay. Kita tengok secara global dengan keadaan di Malaysia ya. Kalau anda tengokkan data yang terkini yang dikongsi dalam website UNICEF Pertubuhan Kesihatan Sedunia tahun 2020 dengan kajian NHMS 2019 data yang di Malaysia ni kita boleh tengokkan keadaan pantut di kalangan kanak-kanak bawah umur 5 tahun ni terdapat setiap satu daripada 5 orang, lebih kurang 20% kanak-kanak adalah pantut. Dan kalau kita banding dengan global adalah lebih kurang samalah secara global adalah lebih kurang 21.3%.
ya. Untuk masalah susut, ya, susut pula, keadaan susut adalah lebih kurang 10% di Malaysia dan keadaan susut di global adalah lebih kurang 7% secara global, dan masalah berlebihan berat badan secara global adalah lebih kurang 6%, dan kurang berat badan di kalangan kanak-kanak Malaysia adalah setiap satu daripada 7 orang kanak-kanak adalah kurang berat badan. Okay. Pantut kadar sedang turun tapi turun dengan kadar yang perlahan. Susut pula kadar makin menaik, ya. Kalau kita tengokkan dari tahun 2000 hingga tahun 2019. Okay. Apa yang menjadi masalah sangat sekarang ni? Penyataan masalah. So, berlebihan berat badan kanak-kanak berkait dengan masalah psikososial dan obesiti di fasa kanak-kanak biasanya akan berlanjutan ke fasa dewasa. Dewasa yang berlebihan berat badan akan mempunyai risiko morbiditi dan mortaliti yang lebih tinggi, ya, berbanding dengan mereka yang mempunyai berat badan dan ketinggian yang ideal untuk umur dia, ya. Sehingga kini papa hanya terdiri daripada 17% penglibatan ibu bapa dalam lebih kurang 600 kajian obesiti di kalangan kanak-kanak, ya. Dan peranan ayah adalah underrepresented jadi salah satu keperluan untuk menggaji pengaruh golongan ayah ni selain daripada ibu adalah sangat penting, ya. Co-parenting feeding di kalangan ibu bapa adalah perlu memandangkan data berkaitan dengan pemberian makanan bayi dan kanak-kanak kecil di Malaysia masih terhad, ya. Dan daripada literature review ataupun pencarian maklumat yang didapati di Malaysia, kita mendapati 39 kajian di Malaysia yang fokus kepada ibu bapa dan anak dari tahun 2010 hingga 2020. Terdapat sebanyak 26 kajian yang melibatkan sampel kanak-kanak prasekolah dan sekolah, ya. 13 pula sampel umur 3 tahun ke bawah, manakala 23 kajian yang mengkaji BMI Z-score, hanya 2 kajian yang melibatkan kanak-kanak bawah umur 3 tahun, dan tiada kajian yang meneliti faktor kedua-dua ibu bapa. 14 kajian daripada 39 kajian ini melihatkan faktor kedua-dua ibu bapa di Malaysia dan tiada yang fokus ke atas kanak-kanak umur 3 tahun, ya. So, apa yang telah kami ketahui setakat ini daripada kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik-penyelidik yang lain, kita mendapati faktor pemberian makanan secara kawalan oleh ibu bapa biasanya dia berkait rapat dengan masalah tingkah laku makan, ya, dan menjangka lebih kerap kanak-kanak tu akan makan tanpa rasa lapar ataupun kita panggil eating in the absence of hunger, lebih kerap mengambil snack yang kurang berkhasiat, dan dia selalu berkait rapat dengan berlebihan berat badan dan obesiti juga. So, contohnya macam ibu bapa dengan anak yang obes, biasanya ibu bapa akan lebih restrict ataupun lebih kawal pemberian makanan anak, ya. Kalau pemberian makanan secara responsif pula, dia menunjukkan berkaitan dengan kualiti diet yang lebih baik, dan kadar kenaikan berat badan di kalangan kanak-kanak ini pun adalah lebih stabil dan lebih perlahan lah, ya. Berbanding dengan pemberian makanan secara pressuring ataupun kita boleh gambarkan ibu bapa memberi tekanan kepada anak semasa makan, dia berkait rapat dengan status berat badan anak yang kurang ataupun kenaikan berat badan yang perlahan. Dan rapid weight gain pula, kenaikan berat badan kanak-kanak secara mendadak, biasanya kita boleh tengok dari segi peningkatan Z-score untuk berat untuk umur yang melebihi 0.67 ST. Dia berkait rapat dengan risiko penyakit tidak berjangkit non-communicable disease pada masa depan anak tersebut, ya. Contoh-contoh penyakit tersebut termasuklah macam kencing manis, penyakit jantung dan lain-lain.
Okey, apakah kepentingan kajian ini? Hasil kajian ini menyumbang kepada maklumat asas berkenaan co-parenting feeding di kalangan kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 36 bulan yang boleh dirujuk untuk kajian akan datang. Hasil kajian ini juga membolehkan perbandingan data dengan negara lain serantau dan dapat digunakan untuk perancangan intervensi sejajar dengan Global Nutrition Target 2025 oleh WHO untuk memastikan tiada kenaikan kadar berlebihan berat badan di kalangan kanak-kanak. Soalan kajian kita, kita nak ketahui apakah faktor-faktor pemberian makanan ibu bapa yang berkait dengan status berat badan di kalangan kanak-kanak Malaysia yang berumur 6 bulan hingga 36 bulan dan apakah faktor-faktor pemberian makanan ibu bapa yang berkait dengan tingkah laku makan di kalangan kanak-kanak Malaysia. Okay? Jadi harap penonton semua boleh like ataupun share Facebook page kami di My Feeding Project ni supaya kita boleh dapat lebih banyak responden yang boleh menjawab borang soal selidik ni secara online dengan lengkapnya dan ini akan membantu proses kita untuk mendapat analisis data ini dan seterusnya untuk menjawab soalan yang kita tanyakan pada awal lah. Ya. So, borang soal selidik ini boleh didapati di pautan ataupun anda boleh scan QR code ni dan dia akan membawa anda ke Google Form. Ya. Google Form ini dia perlukan kedua-dua ibu bapa untuk menjawab dan lengkapkan ya borang soal selidik ini. Apabila anda dah scan QR code ni, anda akan dibawa ke muka depan untuk pilih bahasa yang anda lebih suka ya menjawab. Dia ada 4 pilihan sama ada dalam English, PM, Mandarin ataupun Tamil ya. Dan kalau tengokkan pihak pasukan penyelidik kami telah mendapat kelulusan etika ya dari dua pihak lah. Satu tu MMRR yang ini pada permulanya kami ingin mengkaji di klinik-klinik kesihatan di bawah daerah Petaling ya, tapi disebabkan situasi semasa memandangkan kes COVID-19 semakin meningkat dan pihak kami telah membuat permohonan ke Jawatan Kuasa Etika Universiti Putra Malaysia untuk membuka online survey ini ke semua rakyat Malaysia tidak kira di mana lokasi anda ya. Contohnya anda di zon utara Kedah Perlis ataupun di selatan ya, contohnya Johor ataupun di pantai timur Kelantan, Terengganu ya. Asalkan anda di Malaysia ya, rakyat Malaysia ya dan memenuhi kriteria yang kami sebut tadi ya, anak lahir cukup bulan berumur 6 bulan hingga 36 bulan, anda dialu-alukan ya untuk menjadi peserta My Feeding Project ya. So satu keluarga hanya guna satu email sahaja untuk menjawab. Baca borang penerangan sebelum tandakan persetujuan untuk menyertai dan apabila anda setuju anda hanya perlu tekan next ya. Anda dikendaki untuk mengisi maklumat peribadi ya selepas tanda setuju. Okey, maklumat peribadi ini segala maklumat yang anda isi kami akan untuk digunakan untuk tujuan kajian saja dan akan disimpan solid ya. Alamat pengepuasan hanya untuk tujuan pengepuasan token ya. Dan setelah anda dah isi, kalau ayah kepada anak yang menjawab dan jadi anda boleh pilih saya merupakan bapa kepada anak saya, pilih bapa. Ya, kalau anda ibu yang menjawab dulu dan anda boleh pilih saya merupakan ibu kepada anak saya dan suami isteri kedua-dua tuan dan puan boleh ambil giliran untuk menjawab bahagian masing-masing.
Okey, bagaimana jika saya nak save jawapan saya sebab saya dah separuh mengisi ya borang soal selidik dan tiba-tiba contohnya senario terdapat gangguan, interruption ataupun isteri atau suami saya tiada di sisi untuk lengkapkan semua soalan dalam borang soal selidik ini. Okey, pihak kami sangat memahami keadaan tersebut sebab dengan anak kecil yang berumur 6 bulan hingga 36 bulan memang agak susah untuk menjawab borang soal selidik yang panjang yang mungkin akan mengambil masa anda ya. Jadi pihak kami telah enable edit your response sebab Google Form ni dia tiada save button. Keluarga anda boleh klik semula link menggunakan email yang sama untuk lengkapkan mana-mana bahagian yang tidak lengkapkan ya. Bila anda menjawab sekali itu mungkin tak habis, so anda boleh sentiasa klik balik link tersebut guna email yang sama. Anda hanya perlu klik edit your response ya. So pihak kami mungkin akan menghubungi anda melalui email, WhatsApp atau call untuk semakan susulan bersama dengan encik ataupun puan jika ada maklumat yang tidak lengkap setelah anda dah submit dalam masa seminggu. So diharapkan dalam masa anda klik submit dalam masa seminggu tu anda boleh cuba lengkapkan mana yang tak lengkap ya. Okay, saya tunjukkan cara macam mana nak save respon kita bila kita menjawab separuh jalan. So, untuk bahagian bapa ada 3 bahagian ABC, untuk bahagian ibu ada 6 bahagian A sampai F. Tak kiralah kat mana anda isi ya sampai separuh jalan ke ataupun dah isi banyak, contohnya ibu dah isi sampai bahagian C dah ataupun D dah. Tiba-tiba ada interruption nak save. Okay. So anda boleh tekan next sampai anda jumpa page ni. Ya. Sila pilih mana kenyataan yang menggambarkan progres anda sekarang. Anda boleh tekan kedua-dua ibu bapa telah habis menjawab. Tekan next dan dia akan bawa anda kepada page yang anda boleh klik submit to finish. Anda boleh tekan submit dulu untuk save maklumat yang anda dah isi ya dan anda boleh kembali untuk lengkapkan mana yang tak lengkap dengan cek baliklah pastikan responden bapa telah lengkap 3 bahagian ABC dan responden ibu telah lengkapkan 6 bahagian A, B, C, D, E, F ya 6 bahagian ya. Jadi seterusnya saya terangkanlah untuk responden bapa. Okey. So kalau ayah yang mulakan dahulu, anda merupakan bapa kepada anak. So tekan saya bapa dan tekan next dan anda dikehendaki untuk menjawab 3 bahagian. Bahagian A, social demographic, ada 7 soalan di mana ayah perlu mengetahui berat badan semasa anda dan juga tinggi anda ya. Yang maklumat ini sangat penting dan kami akan sediakan personalized nutrition report berpandukan maklumat input yang anda berikan ni kepada anda nanti. Bahagian B ada 13 soalan tentang co-parenting feeding dan bahagian C ni kalau tengok dekat sini, dia bergantung pada pilihan anak anda. Sama ada kalau anak anda berumur 12 bulan ke bawah, menyusu saja kebanyakan masa dan anda pilih yang pilihan tu dan anda akan dibawa ke 18 soalan. Kalau anda pilih anak saya dah makan kebanyakan masa dan berumur 12 bulan ke bawah, maka anda akan dibawa ke soalan 21 soalan untuk menjawab. Dan sekiranya anak anda dah berumur 1 tahun dan ke atas, anda akan dibawa ke 34 soalan untuk menjawab. Bahagian C ni adalah sama untuk ibu dan juga ayah. So kedua-dua ibu bapa kena menjawab bahagian C
masing-masing, ya. So dijangkakan untuk ayah untuk menjawab 3 bahagian ni dia akan mengguna masa lebih kurang 10 hingga 15 minit dan anda boleh serahkan kepada isteri untuk jawab bahagian ibu setelah selesai, ya. Dan kalau anda tidak dapat selesaikan one go, ya, anda boleh tekan kedua-dua ibu bapa telah lengkap dan anda boleh submit dulu. Bila submit kira save, ya, savekan maklumat tersebut dan bila isteri anda ada dan boleh pass kepada isteri untuk klik balik link untuk isi bahagian ibu. Okay, so sekarang pula saya cerita bahagian ibu. Jadi untuk ibu, ibu mencabar sedikit sebab kena menjawab 6 bahagian. So pada permulaan tu anda tekan saya merupakan ibu kepada anak saya. Dan untuk bahagian A, social demographic, ada 10 soalan perihal ibu dan 10 soalan perihal anak. Ya, untuk memudahkan proses menjawab bahagian A adalah disarankan anda boleh merujuk kepada buku rekod semasa anda mengandung anak dan juga buku rekod kesihatan kanak-kanak untuk menjawablah, ya. Kalau anda pergi memeriksa di klinik kesihatan. So biasanya ada buku merah untuk buku mengandung dan kalau anak lelaki biasanya buku rekod kesihatan bayi dan kanak-kanak ni warna biru dan untuk perempuan biasanya warna pink. Ya, kalau anda pergi check up dekat klinik private ataupun hospital private, anda boleh rujuk dekat buku rekod masing-masing juga, tak menjadi masalah, ya. So apakah maklumat yang sangat penting, ya, untuk kita sediakan personalized nutrition report? Kalau untuk ibu, maklumat yang sangat penting adalah berat sebelum mengandung. Biasanya boleh dijumpai dalam buku merah, buku mengandung tu, catatan berat badan yang first kali tu, yang sebelum, yang mula-mula anda booking, ya. Dan yang kalau yang dekat private mungkin boleh rujuk dekat buku rekod hospital ataupun klinik private anda lah untuk catatan berat sebelum mengandung, ya, dan berat sebelum bersalin, ya. Sebab kita akan dalam personalized nutrition report tu kita akan bagi tahu dekat puan sama ada gestational weight gain anda sesuai tak dengan BMI semasa pre-pregnancy BMI anda, ya. BMI tu body mass index lah. Contohnya kalau ibu yang berat dia obese, dia mungkin disarankan kenaikan berat semasa mengandung tu dalam 5 hingga 9 kg saja. So perpandukan yang itu kita akan tolong analisiskan kenaikan berat badan semasa anda mengandung anak anda, sama ada kenaikan berat anda tidak cukup ataupun berlebihan, ya. Untuk anak pula ada 3 titik masa yang sangat penting untuk anda masukkan input data berat dan panjang. 1 tu semasa lahir, ya. 2 semasa anak berumur 6 bulan dan 3 yang terkini. So dengan 3 data ini kita akan sediakan personalized nutrition report di mana kita akan tunjukkan graf panjang atau tinggi untuk umur, berat untuk umur dan BMI untuk umur bagi anak. So penilaian taraf pemakan anak biasanya kena perpandukanlah tiga carta ini. Dan daripada sini kita boleh detect anak anda sama ada perkembangan berat dan panjang atau tinggi dia sesuai dengan umur atau tak, ataupun dia ada masalah pantut, ada masalah kurang berat, masalah berlebihan berat, ataupun ada dari segi BMI dia ada tak masalah susut. Ya, kalau kita kesan ada, maka kami akan approach secara individu untuk follow up lah susulan dan memberi cadangan khidmat nasihat pemakanan sesuai untuk keluarga anda. Ya, so itu saja untuk bahagian A, ibu. So ibu sangat penting untuk anda masukkan data tu dengan lengkap, ya, bagi memudahkan kami sediakan personalized nutrition report pada anda, ya. Dan setelah anda dah siap untuk bahagian A, anda akan dibawa ke bahagian B, skala kerjasama pemberian makanan, co-parenting feeding ni. Okay.
13 soalan tu sama dengan ayah, tapi ibu ada tambahan lagi 5 soalan di mana bertanyakan persepsi penglibatan dalam perihal pemberian makanan. So, anda boleh anggarkan 0 hingga 100%. Bagi 5 task lah, 5 tanggungjawab ya. So, yang pertama tu rancang menu, kedua tu beli barang dapur, 3 sediakan makanan, 4 memasak dan 5 memberi anak makan. So, contoh ya, contoh untuk memberi anak makan. Ya, memberi anak makan mungkin ibu saya bertanggungjawab 50%, husband saya bertanggungjawab 20%, dan pengasuh bertanggungjawab 30%. So, anda boleh masukkanlah setiap satu bagi 5 task ni. Ya. Okey, untuk bahagian C pula sama dengan ayah, bergantung pada pilihan anak. Ya, jadi bahagian C ni sama je untuk ibu dan juga ayah, tapi kena jawab masing-masing lah. Kita nak tengok ibu punya respon dengan ayah punya respon. So, ingat ya, untuk setiap jawapan ini dia tak ada betul atau salah. Dia hanya menggambarkan pilihan ataupun pendirian anda pada masa tersebut. Ya. Bahagian D ada 17 soalan. D tu dia akan bertanya tentang infant feeding practices lah. Contohnya macam breastfeeding, makanan pelengkap dan sebagainya. Untuk bahagian E, 35 soalan ni dia akan bertanya tentang tingkah laku makan anak. Dan bahagian F ni kita akan bertanya tentang impact COVID-19. Ya, dan juga dari segi food security, keselamatan makanan, kebolehdapatan makanan. Ya, dijangka ibu akan menggunakan lebih kurang 30 hingga 45 minit bagi melengkapkan bahagian ibu, dan anda boleh serahkanlah kepada suami untuk menjawab bahagian bapa setelah ibu dah selesai. Ya, kalau suami anda tak ada di sebelah anda dan anda perlu savekan respon anda, jangan lupa tekan submit dulu. Ya, submit dulu untuk save dan kembali untuk lengkapkan mana yang tak lengkap bila ada masa lapang ataupun bila suami anda pergi lapangan. Ya. So, ingat untuk submit semula. Kalau anda dah update, dah kemas kini bahagian yang tak lengkap, sekarang dah lengkap. So, klik balik submit semula. Ya. Pihak kami akan cuba emailkan laporan status pemakanan personalized nutrition report setelah anda sudah lengkapkan semua borang soal selidik bersama dengan e-voucher. Kita ada e-voucher yang akan email kepada anda di mana anda mungkin boleh gunakan ya jika nak, ya, dan link jemputan ke private group My Feeding Project private group untuk akses rakaman webinar yang anda boleh rujuk selama setahun, ya, bermula 1 Mei 2021. Ya. So, tanda penghargaan pasukan kita kepada semua peserta My Feeding Project UPM adalah kita akan sediakan laporan pemakanan dan khidmat susulan jika anak anda malnutrisi. So, personalized nutrition report ni kita akan mula dengan interpretasi BMI untuk bapa, interpretasi BMI untuk ibu, interpretasi untuk gestational weight gain, kenaikan berat badan semasa mengandung untuk ibu supaya anda tahu nilai rujukan untuk kenaikan berat badan mengandung. Dan untuk anak, kita akan sediakan perpandukan 3 indikator lah. Panjang untuk umur, berat untuk umur dan BMI untuk umur untuk mengenal pasti status pemakanan anak anda. Ya. Yang ini, webinar ni percuma, ya, tiada bayaran akan dikenakan. So, kita bermula dengan webinar yang pertama kita pada 1 Mei. Kita akan terangkan secara details lah penilaian status pemakanan untuk anda semua peserta yang telah lengkapkan online survey. Ya. Kalau anda ada sesuatu tak boleh nak join live, jangan risau. Rakaman webinar semua ni, topik-topik yang berlainan ni kita akan upload di Facebook private group My Feeding Project. Untuk semua peserta tu boleh tengok bila-bila masa pada masa lapang anda. Ya.
ikut kesesuaian. Ya, so topik-topik yang kita jangkakan kita akan buat ya secara berperingkat, termasuklah anak saya pantut, ya. So apa yang anda perlu lakukan? Anak saya obes, anak saya susut, topik anemia, penyusuan susu ibu, makanan pelengkap, anak saya sembelit, anak saya picky eater. Pemberian makanan responsif, gestational weight gain, kenaikan berat badan semasa gestasi, Piramid Makanan Malaysia 2020. So, banyak lagi topik yang kita akan tambahkan sekiranya ada request daripada peserta. So kita akan update lah dari semasa ke semasa. Ya, insentif kepada peserta, ya, di mana kita minta alamat pengeposan pada awal borang soal selidik itu. So salah satu token ataupun gabungan token kita akan beri secara rawak kepada peserta lah. Tengok availability, ya. So kalau semua token dah habis, bermakna respon kita ni sangat bagus, kita pun akan emailkan e-voucher dan juga soft copy dalam bentuk e-book kepada anda. Ya, so kita dah sediakan lebih kurang 700 family punya token. So harap-harap ya siapa cepat siapa tapat lah ya. So kalau respon kita sangat bagus dan sangat bagus lah. So kita pun sangat berterima kasih kepada mereka yang menyertai. Ya, tapi setakat ini kita dah mula lebih kurang 8 minggu dari 23 bulan Mac sehingga kini. Respon tu agak perlahan, ya, sebab borang selidik kita agak panjang dan memerlukan kedua-dua ibu dan juga ayah untuk menyertai. So setakat ini yang complete adalah lebih kurang 50 keluarga, ya. So untuk target kita 700 masih jauh lagi. So kita memang sangat berharap responden ataupun anda yang sedang mendengar ni boleh join ya kalau anda memenuhi kriteria penyertaan. Ya, lucky draw memang kita akan umumkan ya. Lucky draw ni secara mingguan, weekly ya. So lucky draw ni salah satulah kita akan umumkan di Facebook page ya. So nantikan ya pengumuman setiap minggu dan ada 5 hadiah yang besar yang kita akan beri secara rawak kepada peserta. Anda boleh tingkatkan peluang anda dengan sharing posting dengan hashtag MyFeedingProject setting public. Ya, so grand prize kita ada multi cooker ya dan barang electrical dan barang skincare ya kepada keluarga ya yang berjaya mendapat hadiah ya. So imbas dan sertai sekarang. Untuk maklumat lanjut, anda boleh selalu boleh hubungi melalui WhatsApp saya Jazz ya, Tia, Aina ya, ataupun boleh tengok Facebook page kita, boleh private message kita. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyumbang secara langsung dan tidak langsung dalam My Feeding Project ya, dan diharap kita boleh jumpa pada masa yang akan datang secara virtual, secara online ni. So sekian, terima kasih.